Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua daripada kelas 5 Bukhari. Nama Ustaz ialah Izzat Haikal. Panggil dia Ustaz Haikal. Okey, hari ni hari Selasa kita akan belajar tentang akad jual beli tempahan. Okey, dalam fiqh muamalat di antaranya ada tajuk akad jual beli tempahan. Okey, hari ni Ustaz Haikal nak bagi tahu dan nak mengajar tentang apakah akad jual beli dan tempahan. Akad jual beli tempahan. Dan apakah akad jual beli tempahan? Akad jual beli tempahan ni dia macam lebih kurang macam jual beli dan jual beli antara orang kata jual beli antara produk orang yang menjual dan pembeli tersebut. Sebelum ni ada tajuk lah, antara ni macam lebih kurang macam tajuk jual beli lah. Okey, so Ustaz nak beritahu, Ustaz Haikal nak beritahu jual beli lebih kurang je dia tempahan. Okey, ni hari tu ada tajuk tu, ada jual beli. So jual beli tempahan ni ada akad jual beli tempahan. So dekat belakang tu ada tempahan. So ni macam dia tempah dulu barang tu baru dia beli. So dia akan confirmkan barang tu nak dibeli sama dia tempahan tu dia sebenarnya dia nak beli lah. Tempahan tu dia nak beli, baru dia kata confirmkan dulu dia nak beli, baru dia akan bayar yang boleh dibayar barang tu sebab dia dah tempah barang tu. Dia macam umpama macam sekarang kita post, kita contoh macam dalam Shopee, kita dah tempah, kita nak COD, contoh kita COD, kita nak tempah, so dia hantar, kita bayar. So barang tu dia telah diakadkan dalam, contoh macam online tu macam ni, macam tak ada akad dah, tak silap Ustaz. Macam dia terus on the orang kata dia macam suruh direct bagi dekat orang, bagi kat customer, penjual tu bagi dekat bagi kat penjual tu, bagi kat customer tu yang dah nak tempah tu dekat dia. So dia nak tempah. So tu orang kata itu umpama macam akad jual beli tempahan macam tu. Okey. Hari ni nak cerita pasal ta'arif. Okey, pertama saya nak cerita pasal ta'arif dengan rukun dan hukum tempahan. Dengan ada lagi seorang akan sambung saya punya video ni. Okey. Sambungan Ustaz punya video iaitu hukum tempahan selepas ni. Okay, Ustaz akan cerita tentang ta'arif dan rukun saja. Okay, ta'arif ini adalah akad. Ta'arif tu kalau tak faham ta'arif tu macam dia maksud okay, maksud akad jual beli tempahan ni. Akad jual beli tempahan di mana pembeli menempah sesuatu barang yang dikehendakinya supaya disiapkan dalam masa yang tertentu dengan harga yang tertentu dan cara bayaran yang telah ditetapkan. Contoh macam okey, barang tu dia dah pesan. Okey, barang tu contoh dia dah pesan dekat orang tu. Contoh kain dia nak beli kain dekat orang tu. Si pembeli dia nak beli dekat yang si penjual tu nak beli kain. So, dia nak beli kain tu. Okey, dia tempah dekat penjual tu, yang menjual tu nak beli. Okey, kena confirmkan dengan harga tersebut, dengan cara tersebut. Sesuatu barang bentuk dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Contoh bentuk, rupa, sifat dia, apa yang si pembeli nak. So pembeli tu dia nak betul-betul dekat penjual tu apa yang dia nak, barang yang dia nak beli dekat si penjual tersebut. Contoh macam penjual tu dia kena ikutlah kehendak pembeli tu. Okey, dia kehendak pembeli tu dia mesti ikut apa yang si pembeli nak. Contoh macam rupa, sifat apa yang tadi Ustaz cakap tadi kan. So dia kena ikut je arahan pembeli tu. Dan penjual tu harus lah macam dia nak suruh ikut. Memang dia nak ikut barang, dia nak macam benda tu dia nak juga. Macam rupa, bentuk semua tu sama dengan apa yang dia nak. So dia buat lah macam kain langsir ke, contoh langsir. Okay, dia nak kain tu dia suruh buat langsir. Dia nak macam tu, dia nak macam ni, design ni kan. Contoh dia nak sama dalam gambar tu ke, warna ni, dia nak macam tu juga. So si penjual ni mesti buat macam tu, baru pembeli tu macam berpuas hati apa semua, baru dia beli, dia dah tempah, so dia beli, dia dapat barang tu. Okay, dia dah
diakadkan macam akad jual beli tempahan macam tu. So saya beli, saya jual, saya beli, saya jual macam tu. Tu biasanya macam orang beli jual barang dekat macam pasar malam semua kan. Okay, saya beli, okay, saya jual, saya beli, macam tu. So macam sesuatu produk lah, sebuah produk yang tertentu, dalam masa yang tertentu, dalam masa dia nak tu, dalam masa dia nak tu, semacam contoh sebelum raya kan, macam hari raya Aidilfitri kan, ada langsir dia cantik-cantik, ada corak-corak semua kan. So macam tu lah umpamanya akad jual beli tempahan tu. Macam masa tertentu, macam tu harga yang tertentu mengikut bayaran yang telah ditetapkan. Bayaran tu macam bayaran ikut standard dan apa yang dipesan tu dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual tersebut. Macam tu. So okay, contohnya ada lagi contoh. Yang tu contoh yang kata terbiasa, berlaku sekarang. Contoh yang satu, seorang pembeli menempah sebuah meja makan dengan seorang penjual dengan harga $1,000. Lebih kurang macam $1,000 tu, meja makan lebih kurang dalam $1,000 tu di expert kan macam 500, maybe dan RM500 macam tu. RM500 macam tu lah. Ustaz pun tak tahu. Ustaz agak anggarkan je. Okay, so macam RM500 untuk disiapkan dan diserahkan dalam tempoh masa sebulan. Okay, dekat sini kita dah tengok dah. Okay, pembeli ni dia nak tempah meja. Seorang penjual dengan harga yang RM1,000 tu, $1,000. RM500 lah. Untuk disiapkan dan diserahkan dalam tempoh masa sebulan. Okay, pembeli tu dia nak dalam masa sebulan tu, dia dah lepas masa sebulan tu dia nak barang tu. Penjual ni mesti condition dia baik, okey, semua tak ada masalah. Baru dia bagi dekat pembeli tu, yang pembeli tu dalam masa sebulan, condition baik, tak ada masalah, untuk dia nak guna untuk rumah baru dia ke apa, macam baru beli rumah tangga, beli rumah baru nak ada meja makan ke, macam tu. So dia nak beli ikut masa. Dalam takrif macam maksudnya yang tadi dah Ustaz cakap, penjual dia nak buat sesuatu barang yang hendaki tu, bagi disiapkan dalam masa yang tertentu. Masa tu dalam masa sebulan. Macam tu. So harga yang tertentu yang tu contoh $1,000, RM500. Dengan cara pembayaran telah ditetapkan, contoh macam bayar cash ke, sama ada cash ataupun ansuran dekat orang yang si penjual tersebut. Okey, seterusnya penjual hendaklah menyerahkan meja itu pada tarikh yang ditetapkan semasa akad pembayaran, semasa akad berkenaan. Semasa akad berkenaan. So masa akad berkenaan tersebut tu, semasa akad untuk kita, tarikh yang ditetapkan, macam dipersetujui yang dia nak menempah barang tersebut dalam masa tertentu untuk diserahkan kepada pembeli. Penjual tu dengan pembeli haruslah bersetujui dengan masa dan harga yang telah ditetapkan dan tempoh yang diberikan oleh pembeli yang dia nak mahukan barang itu dalam masa yang dia mahukan, dalam masa sebulan tersebut. Contohnya macam tadi kan, macam tu lah. Dia macam tarikh dia nak akad, bila tarikh dia nak menyerahkan meja tu, meja tu dengan harga yang telah ditetapkan. So akad pun terjadi di situ, telah disetujui, telah ditempah oleh pembeli tersebut. Dan penjual tu pun haruslah ikut perintah si pembeli tersebut untuk berpuas hati ni pembeli dapat barang yang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang terbaik lah, orang kata berpuas hati apa yang diberikan khidmat kepada penjual tersebut. Macam tu. Okay, seterusnya jual beli secara tempahan, memberi kemudahan jual beli. Okey, seterusnya jual beli secara tempahan. Okey, macam tadi, jual beli secara tempahan memberikan kemudahan kepada orang ramai dan masyarakat. Contohnya macam selalu masyarakat kan dapat membeli barang-barang mengikut rupa, macam tadi, rupa, bentuk, jenis dan fashion terkini yang mereka suka, tanpa terikat dengan jual beli secara tunai sahaja.
dikata macam ini. Contoh fashion yang mereka suka tanpa terikat dengan jual beli secara tunai sahaja. Contohnya macam okey. Apa terikat dengan jual beli secara tunai sahaja. Contohnya macam ansuran ke macam tu, ansuran ke tunai sahaja. Dia macam ada kontrak, dia kena bayar. Dia buat kontrak dengan kontrak dengan dia kena bayar. Ansuran kena bayar. Contoh harga dia RM1,000. Bulan-bulan dia nak bayar meja tu sebulan RM100 dalam masa 10 bulan, ataupun RM200 dalam masa 9 tahun. RM1,000 dalam masa 10 bulan ataupun 9 bulan, maybe macam tu. Dalam masa antara jarak macam tu. Tu dah rukun. Macam sebelum ni lah, dia orang dia nak rupa barang-barang tu, bentuk, jenis, fashion yang mereka mahu, yang mereka suka tanpa terikat dengan jual beli secara tunai sahaja. Itulah macam ansuran, macam mudah untuk dia nak beli, mudahkan si pembeli tu untuk bayar secara beransur-ansur. Bukan tunai saja, beransur-ansur. Contohnya macam ansuran 100 sebulan, 100, 200 sebulan ke, macam-macam dah. Boleh tunai tu guna bank, bank macam-macam bank lah dekat Malaysia ni. Itu antaranya si pembeli tu nak jenis rupa, dan bukan sahaja tunai, bahkan ansuran pun boleh juga. Okey, yang tanpa terikat dengan secara tunai yang tadi. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua, tadi kita dah cerita tentang ta'arif, iaitu tarif, iaitu maksudnya dan apakah akad jual beli tu, akad jual beli tempahan tu. Okey, seterusnya yang kedua, rukun sama dengan rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Ni macam lebih kurang dengan jual beli lah, macam jual beli barangan, macam tajuk jual beli. Ni macam lebih kurang je dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tu. So yang ni macam dia ada sikit kelainan dia lah, ataupun macam sama je sebenarnya. Macam ada penempah, pembeli, penjual, barang, harga, ijab, kabul, macam tu. So ijab kabul tu ni macam akad lah, akad dia. So rukunnya antara yang pertama penempah. Penempah tu pembeli lah. Yang kedua tukang. Tukang tu apa? Tukang tu penjual. Yang ketiga barang yang ditempah. Yang keempat harga, mesti barang semua ada harga. Yang keempat. Yang kelima, yes betul, yang kelima sirah. Sirah tu iaitu ijab dan kabul. Ijab dan kabul tu ijab dia akad lah. Ijab dan kabul tu, ijab itu adalah ijab tu adalah tempat. Allah Akbar, bunyi kilat dah tu. Okey, sambung. Ijab dan kabul. Okey, ijab tu bersetujui, kabul tu dah sure dah. Tak silap ustaz lah. Tak tahu sangat masa tu, dia tak ingat dah apa benda tu. Okay, so ijab dan kabul tu mesti ada. Macam akad tu jadi, kabul tu telah mempersetujui. Macam tu, umpama macam tu. So antara 5 rukun ni dia kena ada dalam akad jual beli tempahan. Kalau tak sah jual beli tempahan tersebut. Macam kita jual beli tempahan tu macam tak ikut sangat dengan standard orang kata jual beli tempahan tersebut. Macam dia nak rupa bentuk, si pembeli tu nak mempuashatikan si pembeli, penjual tu dia nak ikut apa yang pembeli yang mahukan oleh pembeli tersebut. So penjual dia ikut perintah apa yang dia nak, dalam apa yang dia nak, yang mahukan seperti yang dia nak oleh si pembeli tersebut. Itu berlakulah kalau dah cukup semua rukun-rukun ni, penempah, penjual, barang yang telah ditempah, barang yang tempah, harga dan sirah, ijab dan kabul. So mesti ada yang kelima ni. Okey. Seterusnya hukum. Okey. Seterusnya hukum tempahan. Okey, Ustaz nak cerita sikit lah sebelum nama Ustaz Khalid akan sambung berkenaan dengan hukum tempahan. Hukum tempahan ni dia macam lebih kurang macam hukum tempahan ni dia ada hukum dia lah. Ada halal dia, ada mengikut halal dia,
ikut standard halal, ikut secara Islam, tempahan adalah macam contoh. Ustaz bagi sikit lah. Okay. Hukum tempahan ni dia macam okay, Ustaz baca sikit. Tempahan adalah sejenis jual beli yang sah dan halal berdasarkan kepada jualan Al-Salam. Lebih kurang macam Al-Salam punya jualan, Al-Istina, dan kebiasaan orang ramai mengamalkannya sepanjang zaman. Macam tempahan yang halal dan jual beli yang sah dan halal yang telah dibuat oleh zaman sekarang. Macam contoh zaman sekarang dia jual beli dan tempahan tu macam ikut standard macam zaman sekarang dan zaman dahulu juga macam tu, berdasarkan kepada Al-Salam, Al-Istina, dan kebiasaan orang lain mengamalkan sepanjang zaman. Macam apa yang Ustaz baca tadilah. Okay. Penempah hendaklah menentukan jenis, rupa, bentuk, sifat dan jumlah ataupun banyaknya barang yang ditempah. Macam tadi, dia ikut hukum tu, dia macam dia nak hukumnya mestilah halal, okay, sah dan halal, hukum tempahan tu. Dia macam ikut dah kepada pembeli, dia nak berapa jumlah dia, ikut barang, sifat, rupa dan banyaknya barang yang ditempah tersebut. Macam tu. Okey, seterusnya barang yang ditempah hendaklah daripada jenis barang yang biasa dijual beli secara tempahan orang ramai. Okey, barang yang orang ramai tersebut, jenis barang yang biasanya orang jual beli secara tempahan orang ramai. Macam jenis barang yang biasa dijual beli secara tempahan orang ramai. Dia macam orang ramai dia terbiasa beli jenis barang tu. Lepas tu ikut kualiti dia lah, orang biasa dah beli tu, kualiti dia okey, barang jenis kualiti tu okey, pakai pun elok, tak cepat rosak, tak cepat hancur, tak cepat cala ke, tak cepat okey, dah pakai sebulan tu tiba-tiba dah rosak dah. Tak macam tu. Dia macam tahan lama, dalam macam banyak tahun lah, macam lama, dalam maybe dalam 10 tahun lama boleh bertahan lagi barang tu, boleh guna selama 10 tahun. Tak cepat rosak dan bukan macam contoh macam sebulan dah guna dah rosak dah, bukan macam tu, tak berkualiti. So benda ni mestilah ikut kualiti, ikut tempahan yang biasanya orang beli. Macam biasa orang beli tu maksudnya kualiti yang terbaik, yang si pembeli inginkan oleh penjual. Penjual tu dia beli, mestilah jual barang yang kualiti dia yang terbaik kepada pembeli, supaya pembeli berpuas hati dengan barang tersebut, boleh guna dengan lama. Macam tu. Okey, kilas pasal hukum tempahan. Boleh ditentukan dalam tempoh masa bagi menyiapkan dan menyerahkan barang yang ditempah. Okey, boleh ditentukan tempoh masa bagi menyiapkan dan menyerahkan barang yang ditempah. Dia macam tadilah hukum takrif tadi. Maksud akad jual beli tempahan tu, boleh ditentukan tempoh masa bagi menyiapkan dan menyerahkan barang yang ditempah. Maksudnya dia nak tempoh masa tu, dia nak suruh siapkan tu misalnya cepat ataupun lambat ke, atau ikut masa yang dia nak ke, macam tu. Dia nak siapkan, dia suruh siapkan dalam masa sebulan tadi ataupun dalam masa seminggu ke apa ke. Dia suruh dia nak juga dalam masa seminggu barang tu. Dia suruh siapkan, dia suruh siapkan dan dia suruh bagi dekat si pembeli tu. Kalau dah siap, dia mesti dah siapkan dan bagi barang tu ikut masa yang ditetapkan barang tu dekat pembeli. Macam tu. So itu saja yang Ustaz Haikal nak terangkan tentang akad jual beli tempahan. Okay, selepas ni kawan Ustaz Khalid akan sambung. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya Ustaz Khalid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz Abdul Khalid bin Abdul Razak. Sini Ustaz akan sambung balik daripada topik yang Ustaz Izzat Haikal sudah bawakan tadi. Okey, topik Ustaz adalah hukum tempahan. Tempahan adalah sejenis jual beli yang sah dan juga halal. Penempah dalam menentukan jenis, rupa bentuk, sifat dan jumlah atau banyaknya barang yang ditempah. Maksud di sini adalah tentang apa yang kita nak tempah lah.
kain ke, kita nak tumpah sesuatu ke, ataupun macam mana bentuk yang kita nak tempah tu. Bentuk segitiga ke, segi empat ke, bulat ke, atau sebagainya lah. Ataupun berapa jumlah yang kita nak, 1, 2, 5 ataupun 10 dan sebagainya lah. Okay, barang yang ditempah itu hendaklah daripada jenis barang yang biasa dijual beli secara tempahan orang ramai. Contohnya seperti kain, baju raya, macam kita tahu kan. Okay. Dan tempahan itu boleh juga ditentukan tempoh masa bagi menyiap dan menyerahkan barang yang ditempah. So maksudnya kita boleh tentukan lah tempoh masanya, berapa lama kita nak. Dalam masa 2 minggu lagi ke, 3 minggu lagi ke, dan sebagainya lah. Kita yang boleh pilih lah. Bahan-bahan untuk membuat barang itu hendaklah daripada pihak tukang, daripada tukang jahit tu lah, yang orang yang nak buat bahan tempahan kita tu. Jika bahan-bahan itu daripada pihak penempah, maka ia bukanlah tempahan tapi upahan. Alright, tengok yang seterusnya. Selain itu, tukang jahit ataupun tukang penempah yang kita minta tempah barang lah, boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai sifat-sifat dan spesifikasi yang sama seperti yang dikehendaki oleh penempah. Selain itu juga, tukang juga boleh menjual barang yang sudah siap dibuat sebelum penempah membuat tempahannya, dan barang yang sudah siap itu hendaklah mempunyai sifat-sifat yang seperti yang dikehendaki oleh penempah. Maksudnya barang yang itu kena sama seperti apa yang dia nak lah. Kalau lain tak boleh lah. Kita kena ikut pada penempah tu. Okay. Oleh kerana barang yang ditempah itu dibuat khas untuk penempah, maka dengan persetujuan antara tukang dan penempah, harganya boleh berbeza daripada harga barang-barang lain yang sedia ada, yang sama jenis dan spesifikasi yang sama. Alright. Seterusnya. Harga barang yang tempah itu boleh dibayar. Okay. Yang ada poin dia. Pertama, ketika kesemuanya semasa akad. Kedua, semasa penyerahan barang. Ketiga, separuhnya semasa akad dan separuh yang baki itu semasa penyerahan barang. Ataupun maksudnya seperti first kita bayar separuh dulu, and then bila kita nak ambil barang full tu yang dah siap sepenuhnya, kita bayar terus semua yang baki yang tinggal lah. Betul maksudnya. Okay. Keempat, bayar kesemuanya secara ansuran mengikut persetujuan antara kedua-dua oleh pihak penempah dan juga pihak tukang. So maksudnya bayar secara ansuran ni macam contohnya macam bayar bulanan lah. Contohnya bulanan ni saya bayar sebanyak ini, bulan seterusnya saya bayar sebanyak ini, dan bulan seterusnya saya buat sebanyak ini. Okay, itu sajalah daripada Ustaz dan juga Ustaz Izzat Aikal. Maka dengan ini Ustaz habis tamatkan kelas ini. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share ya wahai antum sekalian. Okey, Assalamualaikum.